Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini saya nak membincangkan mengenai soalan ujian sumatif 1 yang telah kita buat baru-baru ini. Kita lihat soalan yang pertama dahulu, iaitu soalan ini adalah soalan sukatan membulat. Untuk soalan ini, kalau berdasarkan arahan soalan yang diberikan, dia kata P ialah titik pada lilitan bulatan, bermaksud segitiga ni, setiap sisi segitiga ini bersentuhan dengan lilitan bulatan. Okey. AP adalah 12. So bila AP adalah 12, bermaksud AP adalah 12 cm. Dan BP di sini dinyatakan sebagai 5 cm, tetapi soalan ini tidak jelas di mana 5 cm itu kita tak jelas kerana BP yang diberikan sama ada berbentuk garis lengkung ataupun garis lurus. Tetapi untuk kes soalan ini sebenarnya BP di sini adalah garis lurus ini. Ini adalah 5 cm. Okey, seterusnya apabila suatu segitiga di dalam bulatan. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi satu bulatan. Apabila suatu segitiga yang berada di dalam bulatan dan sisi segitiga tersebut iaitu hipotenus dia itu merupakan diameter bulatan. Maksudnya ini adalah diameter, maka sudut dekat sini, sudut ini adalah 90 darjah. Maka bila sudut ini 90 darjah dan ini adalah suatu segitiga, maka kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Bila teorem Pythagoras, bila sini 5, ini 12, maka automatik AB ini adalah 13. Bila AB ini adalah 13, automatik dia punya jejari akan jadi 6.5 dan dekat sini akan jadi 6.5. Okey, itu basic yang kita boleh dapat daripada maklumat yang telah diberikan. Seterusnya soalan dia kata carilah PAO dalam radian. Bermaksud dia nak sudut untuk A. Sudut untuk A. Jadi apabila segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak, bersudut tepat, maka bila kita dah dapat macam ni, theta ini kita boleh bagi nilai dia sebagai tangent theta, di mana theta di sini adalah O, opposite, adjacent, ini akan jadi hypotenuse. Maka tangent theta sama dengan TOA kan, TOA. Maka TOA opposite over hypotenuse. Maka akan dapat O dia adalah 5 per dengan 12. Maka bila kita nak theta sahaja, kita kena guna kalkulator tangent, shift tangent 5 per 12. Okey, shift tangent 5 per 12. Okey, kaedah paling senang sekali adalah tukarkan mode kalkulator tersebut kepada mode radian. Kita terus guna kalkulator shift tangent, masukkan 5 per 12, kita akan terus dapat 0.3948 radian. Tetapi jikalau mode kalkulator di dalam darjah, di dalam degree, kalau kita tak tukar, bila kita tak tukar dia ke dalam degree, bila kita tekan kalkulator di dalam mode degree, okay, kita shift tangent 5 per 12, maka kita akan dapat 22.62 darjah. Maka bila kita dah dapat 22.62 darjah, yang ini kita kena tukarkan dia kepada bentuk radian balik. Jadi macam mana nak tukar kepada bentuk radian? 22.62 darab dengan pi per dengan 180. Ingat, bila nak tukar kepada radian, pi berada di atas. Apabila nak tukar kepada darjah, 180 berada di atas. Maka kita akan dapat jawapan yang sama, 0.3948 radian. Okey, apa perbezaan antara kedua-dua nilai ini? Yang ini kita menggunakan mode di dalam radian. Yang ini, okey, ni terbalik Ini adalah kita menggunakan mode radian. Okey, yang ini daripada sini, ini
apabila kita menggunakan mode degree. Jadi apabila jawapan tu dia nak di dalam mode radian, sebab dia bagi soalan ini dalam radian, maka tukarlah siap-siap mode kalkulator tu kepada radian. Kalau kita nak faham, bila kita tukar mode, tekan beberapa kali mode tu sampai dia tulis radian, RAD, dan kalkulator kita pun dia akan tunjuk radian dekat situ. Okey, selesai untuk soalan A. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Luas dalam cm untuk rantau yang berlorik. Bila untuk rantau yang berlorik, maka kita kena faham saya padam dahulu. Sudut A ini kita dah dapatkan tadi. Ini 0.39, 0.3948. Okey, 0.3948 radian. Okey, jadi tengok bagaimana kita nak cari luas dalam cm rantau berlorik. Ingat, ini adalah rantau yang berlorik. Untuk nak cari luas dia, kita ada kena faham dua bentuk yang macam ni. Kita ada bentuk yang macam ni. Okey, kita ada macam ni. Maka nak dapat yang ini bermaksud kita kena keseluruhan lengkuk kena tolak dengan segitiga. Kita ada dua benda yang kita kena cari, iaitu keseluruhan lengkuk keseluruhan sektor ni kena tolak dengan segitiga tersebut. Maka untuk nak mencari luas sektor, saya nak cari luas sektor ni dulu. Luas sektor yang ini Okey, so saya nak cari dekat sini OPB. Area untuk OPB. Okey, sektor sektor OPB. Kena faham dekat sini. Saya nak cari sektor. Dia ada perbezaan sektor ke segitiga. Kalau segitiga OPB tak termasuk lengkuk. Jadi bila saya nak cari sektor OPB, maka kita kena menggunakan formula A sama dengan 1/2 J square theta. Setengah J square theta. Sekarang kita kena faham bahawa berapa nilai yang ini tak ada masalah. 1/2 J. J berapa nilai? Jejari dia tadi keseluruhan kan 13. Maka jejari dia akan dapat 6.5 dekat sini. Ini pun 6.5. Maka dia akan dapat 6.5 kuasa 2. So theta berapa? Theta kita tak boleh nak ambil nilai 0.3948. Tak boleh. Sebab 0.3948 adalah A, sedangkan sudut yang kita nak cari adalah sudut ini. Kita nak tahu sudut ni. Jadi berapa nilai sudut ni? Nampak tak? Bila saya dah buat garis dekat sini, dia akan ada suatu sudut dekat sini. So sudut dekat sini disebabkan ini jejari, ini jejari, ini jejari, ini jejari. Maka sudut dekat sini pun sama, 0.3948. Maka sudut dekat sini adalah sama dengan sudut ini tambah sudut ini. Okey, sudut ini tambah dengan sudut ini sebenarnya dia samalah dengan orang dekat sini. Okey, jadi berapa sudut dia? 0.3948 tambahlah dengan 0.3948, maka saya akan dapat 0.7896. Saya dapatlah 0.7896, iaitu sudut yang ini So bila dah dapat 0.7896, maka kita pun dapat nilai 16.68, iaitu luas untuk sektor yang ini. Ini keseluruhan ini keseluruhan ini, luas untuk yang itu. Okey, seterusnya saya nak cari untuk luas segitiga pula. Nak cari pula luas bagi segitiga untuk OPB. Ini OPB. Tadi OPB juga, tetapi OPB untuk sektor, sekarang segitiga. Jadi untuk nak mencari luas segitiga ni, formula dia kita tak boleh menggunakan formula yang 1/2 darab tapak darab tinggi, sebab segitiga yang ini bukan segitiga bersudut tegak. Okey, so yang ini berapa kita formula dia? Kita gunalah 1/2 A B sin C. Ini adalah dia punya formula untuk mencari luas segitiga, iaitu luas segitiga yang tidak mempunyai sudut tegak. Jadi apakah A, apakah B? So
Kalau berdasarkan ini akan jadi A, sini akan jadi B, maka ini akan jadi sudut C tersebut. Maka kita akan dapat 1/2 AB ni kan dia jejari. So ini kan dia kan jejari. Okey, tengok kan? Sudut dia ini adalah jejari, ini adalah jejari, maka AB dia akan jadi 6.5. Saya boleh buat 6.5 kuasa 2 sebab dia 6.5 darab 6.5. A 6.5, B pun 6.5, jadi saya boleh buat 6.5 kuasa 2 sin C. C ni apa? C sudut yang ini. Sudut yang ini tadi samalah dengan yang atas, 0.7896. Jadi kena ingat 0.7896 ini adalah nilai di dalam radian. Bila nilai di dalam radian, pastikan kalkulator berada di dalam mode radian. Okey. Baru kita boleh kira. Jadi kita akan dapat 1/2 darab dengan 1/2 luas segitiga tu kita akan dapat 1/2 kita darab dengan 6.5 kuasa 2 tu. So darablah dengan sin 0.7896, maka kita akan dapat 15 dekat sini. Maka kita akan dapat 15. Maka untuk nak mencari luas untuk kawasan berlurit, mestilah yang 16.68 kenalah ditolakkan dengan 15. Maka 1.68 lah. Okey, jadi keseluruhan kawasan berlurit, maka saya akan dapat sama dengan 1.68. Okey, 1.68 untuk luas rantau berlurit sahaja, iaitu luas sektor tolak dengan luas untuk segitiga. Okey, boleh kan? Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata cari had apabila M menghampiri kosong. Yang untuk soalan yang A ni paling senang. Bila dia kata had apabila M menghampiri kosong, benda yang kita kena buat adalah hanya menggantikan nilai M itu dengan kosong sahaja. Maka gantikanlah dengan kosong. Bahagi dengan yang ini adalah kosong tambah 3. Maka kita akan terus dapat negatif 3 bahagi dengan 3. Maka kita akan dapat negatif 1. Okey, terus dapat nilai yang ini. Senang kan? Okey, seterusnya yang agak sedikit susah dekat soalan ini adalah yang ini sahaja. Yang ini. Okey, F double prime kosong ni. Ini merujuk kepada dia kata jika F prime X adalah ini, kemudian dia suruh cari F double prime. F double prime ini maksudnya kita nak cari pembezaan peringkat kedua. Yang ini ibarat dy dx. Ini ibarat dy dx. Okey. Yang ini d2y dx2. Dia akan jadi macam tu. Sekarang kita pergi tengok kepada F prime dia dulu. F single prime Okey. F prime X ini dia kata sama dengan 2 tolak 3X bahagi dengan 2 tambah 3X. Maka bila kita nak cari dia punya nilai, bila dia nak buat dy dx, maka kita kena jadikan dia u dengan v sama dengan u apa dia? U adalah 2 tolak 3x. V apa dia? V sama dengan 2 tambah dengan 3x. Maka du per dx sama dengan negatif 3 dv per dx sama dengan 3. dv per dx sama dengan 3. Okey kita dapat dv per dx sama dengan 3. Seterusnya kita nak buat pengiraan. Bagaimana dia punya formula dia? Formula dia adalah untuk nak cari dy per dx, formula dia adalah v du per dx. Okey. Tolak dengan u dv per dx bahagi dengan v kuasa 2. Okey, u dv dx
V du dx tolak dengan U dv dx. Okey, sekarang saya akan buat terus dekat sebelah ni Saya akan tukar dekat sebelah ni. Saya terus ambil ni. Apakah V du dx? Okey. V du dx tadi. Okey, tengok V du dx apakah nilai V? V adalah 2. Ini kita nak buat F prime F double prime X dahulu. Kita tak buat untuk kosong lagi. Kita buat X dahulu nak dapatkan nilai dia. Lepas tu baru kita nak gantikan dengan kosong. So saya akan dapat V. V apa? V adalah 2 tambah dengan 3X. Okey. V du per dx. Apakah du per dx? Du per dx adalah darab dengan negatif 3. Okey, kita kena letak kurungan supaya tak silap dekat sini. Tolak dengan U. Apakah U? U adalah 2 tolak dengan 3x. Okey, kita letak kurungan, darablah dengan U dv dx. dv dx adalah 3. So bahagikan dengan 2 tambah dengan 3x kuasa dengan 2 sebab V kuasa 2 Okey, sekarang bila kita dah dapat nilai macam ni dan kita tahu dia bukan nak nak simplify nilai tu, dia nak carikan F double prime 0 tu, iaitu pembezaan peringkat kedua. Okey, jadi kita tukar je lah 2 tambah dengan 3 darab je sahaja dengan kosong. Kita tukar nilai dia tu 3 darab dengan kosong. Darab dengan negatif 3, tolak dengan 2, tolak dengan 3, darab dengan kosong, darab dengan 3. Okey, kita ganti siap-siap nilai dia. Bahagi dengan 2 tambah dengan 3 darab dengan kosong, kuasa dengan 2. Okey, kuasa dengan 2. Okey, sekarang kita teruslah dapat nilai dia. Cari terus nilai dia. Guna kalkulator pun sahaja pun boleh. Terus guna. Okey, sekarang yang ini 2 tambah kosong 2 kan. Okey, dekat sini kita dapat 2. 2 darab dengan negatif 3 ni dekat sini. 2 darab dengan negatif 3. Tolak dengan 2 ni darab juga dengan 2 darab negatif 3. Yang ini 2 darab dengan negatif 3 lagi. 2 darab dengan 3 pula dekat dalam ni. So dekat bawah ni dia akan tinggal, ini 2 kan, 2 tambah dengan 2 kuasa 2 kan. So dia akan dapat 4. Maka yang ini kita akan dapat 2 darab dengan negatif 3 tu negatif 12. Negatif 6. Negatif 6 adalah negatif 12. Negatif 12 bagi 4 kita akan dapat negatif 3. Okey, maka siaplah soalan ini. Siap soalan nombor 2.